Job Medical Team dan itu antara tradisi kami di Astro Awani yang sentiasa memberikan sorakan, memberikan tepukan kepada usaha mereka yang melakukan usaha biar sedikit apa pun, sekecil mana pun. Itu tradisi itu yang kami teruskan dan juga kami ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia memberikan tepukan gemuruh untuk mereka yang berada di barisan hadapan, terutamanya petugas kesihatan yang sedang berjuang untuk hapus COVID-19 pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam cerita apabila saya sebutkan tadi usaha biar sekecil mana pun, tetapi ketika kita memerangi COVID-19 pada ketika ini, ketika kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, tidak ada usaha yang dikira besar atau kecil. Setiap usaha yang kita lakukan sekarang adalah begitu bermakna kerana sasaran kita ialah untuk memutuskan rantaian bekalan, rantaian jangkitan COVID-19 itu dan sekaligus merendahkan ataupun meratakan lengkung pandemik itu. Dari hari ke hari, kita mahu kes itu sentiasa akan terus berkurangan. Walaupun dalam sidang media, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham sekitar 24 jam yang lepas mengatakan bahawa kemungkinan kes akan terus bertambah. Wartawan Haris Ashraf Hasnan kini berada di Kementerian Kesihatan Malaysia di Putrajaya kerana sekitar setengah jam lagi kita akan mengikuti sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham, individu yang saya rasakan inilah hero kita, hero Malaysia pada hari ini yang cukup bertungkus lumus untuk mengetuai pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyembuhkan, untuk merawat, untuk mencari segala possibility ataupun kemungkinan untuk kita merawat COVID-19 pada hari ini. Haris, apa yang kita dapat jangkakan daripada sidang media pada petang ini? Meskipun sidang media ini adalah rutin harian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, akan tetapi kerana begitu menularnya COVID-19, ada beberapa kenyataan-kenyataan media perlu diberikan dalam pelbagai bentuk. Satu, sidang media seperti ini, tapi Datuk Dr. Nur Hisham juga memberikan kenyataan media melalui Facebook beliau setiap masa. Lewat petang semalam sehinggalah ke tengah hari tadi untuk memberikan dan juga memberi maklum kes-kes terkini. Mungkin Haris, sebagai wartawan, apa yang ditunggukan dalam sidang media pada hari petang ini, Haris? Ya, pastinya Zul. Pertamanya kita perlu tahu bahawa cut off time ataupun tempoh masa yang ditetapkan oleh KKM untuk update perkembangan, membawa perkembangan terkini setiap hari adalah sekitar jam 12.30 hari. Jadi maksudnya cut off date-nya sekitar 12.30 hari tadi dan segala perkembangan tersebut akan dimaklumkan pada sidang media pada sebelah petang. Di mana semalam mungkin lebih awal sedikit Zul, selepas Zul termubual bersama dengan Ketua Polis Negara itu, kita sempat berlintas langsung ataupun terus live sidang media oleh Datuk Dr. Nur Hisham ini, di mana ianya sekitar jam dalam pukul 3.45, tetapi hari ini sedikit lewat iaitu sekitar jam 5.30. Beberapa perkara kita boleh jangkakan termasuklah berkenaan dengan dari segi secara normalnya iaitu perkembangan dari segi jumlah kes melibatkan iaitu malah pada masa sama kita ingin melihat juga pengesahan perkara-perkara yang mungkin tular pada ketika ini. Banyak perkara seperti di Hospital Raja Perempuan Zainab II dan juga dari segi fasiliti, kemudahan, PPE, keperluan-keperluan yang banyak berlega-lega di media sosial maupun di WhatsApp dan sebagainya. Pengesahan-pengesahan itu kita cuba dapatkan. Pada masa sama juga kita ingin melihat langkah seterusnya, langkah ke hadapan. Bagaimana kita mengambil contoh beberapa negara-negara yang lain, termasuklah antara yang saya cukup teruja iaitu bagaimana Korea Selatan mengendalikan kes ini. Kalau sebelum ini mereka menggunakan satu ruang yang boleh dikatakan agak luas juga, satu bilik yang agak besar untuk mereka mengambil sampel, membuat sampling COVID ataupun pesakit mereka yang mempunyai gejala COVID-19 itu. Tetapi ruang pada kali ini adalah ruang yang mereka gunakan adalah sebesar booth telefon sahaja. Jadi mudah untuk mereka dikontaminasi ataupun menyah kuman ruang yang begitu kecil. Masa yang diambil cukup singkat, 7 minit sahaja untuk satu suspek ataupun pada ketika itu mereka yang mempunyai gejala. Jadi pada masa kita ingin melihat juga bagaimana peranan di peringkat ataupun apa langkah yang akan diambil di peringkat Malaysia ini dalam bukan sahaja untuk dari segi test kit yang boleh dikatakan pada ketika ini difahamkan masih tidak mencukupi. Pengesahan kita akan tunggu apa yang dikatakan oleh
Datuk Dr. Nur Hisham. Pada masa sama juga kita ingin melihat selain daripada test kit adalah langkah seterusnya, langkah ke hadapan, penggunaan teknologi, banyak perkara. Datuk Dr. Musa dari KPJ Damansara juga berkongsi pandangan, idea dan juga cadangan beliau berkenaan dengan apakah langkah menerusi kecanggihan teknologi pada masa kini yang boleh kita gunakan dalam menangani wabak ini. Sedikit ingin saya kongsikan, kalau Zul cakap seringkali kita ada sidang media sebelum-sebelum ini, memang selalunya sidang media ini dilakukan di bilik gerakan ataupun di ruang berdekatan dengan bilik gerakan di tingkat bawah. Tapi kali ini ataupun sejak beberapa hari yang lalu, terutama sejak bermulanya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, sidang media dilakukan di Dewan Serbaguna di tingkat 8 KKM di Putrajaya ini. Pada masa sama, ianya bagi memastikan social distancing. Jika boleh kameraman fokuskan sedikit, kita lihat bagaimana suasana di dalam Dewan pada ketika ini. Kita lihat rakan-rakan media sedang membuat persiapan sebelum sidang media sekitar jam 5.30. Kerusi yang diletakkan di sini semuanya dijarakkan lebih kurang dalam 1 meter dianggarkan, dan mereka sentiasa mengekalkan dari segi social distancing, jarak di antara masing-masing, dan malah pada masa sama mereka juga disarankan ataupun digalakkan untuk sentiasa memakai topeng muka. Ini bagi mengelakkan apabila, yalah, kadang-kadang kita bekerja kan, kita perlu bercakap, berdekatan, nak bertanya, nak bercakap. Jadi kita ada face mask itu untuk elak daripada droplets ataupun air liur itu terkena ataupun berdekatan dengan equipment dan sebagainya. Jadi langkah-langkah pencegahan itu sentiasa kita ambil, Zul. Haris, tapi ini zaman teknologi, perkembangan dan juga perbualan di WhatsApp itu lebih cepat. Dan kalau Haris sendiri dengan Ketua Pengarah Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham, beliau seorang yang begitu mesra dengan media, mudah untuk kita tanyakan soalan, tidak ada red tape, tidak ada perkara yang tidak boleh disoal. Dan itu semalam terbukti, beliau menjawab segala persoalan-persoalan media dan juga berkongsikan fakta dan juga angka itu sangat detail, orang kata. Jadi walaupun ada kekeliruan, tapi dia membuka perspektif bahawa ini perkara-perkara yang kita perlu fikirkan. Jadi Haris, kalau saya ingin bawakan kepada WhatsApp tadi, di kalangan media juga perbincangan mengenai COVID-19 ini berlangsung setiap hari. Jadi dalam waktu pukul 5.30 sidang media itu kadang-kadang ada beberapa perkara sudah pun terjawab. Banyak juga perkara-perkara macam Haris katakan tadi, berkenaan dengan perkara tular, perkara-perkara yang berkaitan dengan fakta, ada yang menuntut perbincangan itu secara terus. Jadi mungkin dapat ceritakan kepada masyarakat umum bahawa warga media dan juga warga KKM juga setiap masa dihujani dan juga dibanjiri dengan maklumat. Tetapi yang penting, kita mahu masyarakat mendapat informasi yang betul. Sebenar. Haris mungkin dapat ceritakan situasinya. Yes. Okey, pertamanya Zul, bagaimana kita ingin melihat dari segi apakah informasi yang diperlukan. Berbalik kepada perkembangan, kalau kita nak mengambil contohlah apa yang berlaku semalam, sidang medianya berlangsung sekitar jam 3.30, 3.45 dan selesai lebih kurang dalam 30 minit ke 40 minit selepas itu. Dan kemudian kita dapat perkembangan daripada rakan kita dari negeri Sarawak berkenaan dengan 2 kematian. Bagaimana kita ingin mengesahkan perkara itu sedangkan sidang media dah habis. Cut off time KKM adalah sekitar jam 12.30 hari. Tetapi reaksi ataupun respon segera daripada Ketua Pengarah Kesihatan merupakan satu perkara yang cukup kami sanjungi wakil-wakil media yang berada di sini ataupun wakil media di seluruh Malaysia sebenarnya untuk mendapatkan perkembangan terkini, apakah yang berlaku, adakah sebarang pengesahan daripada peringkat federal iaitu di peringkat persekutuan. Jadi cukup penting sebenarnya untuk teknologi semasa ini sedikit sebanyak membantu kita dalam menjalankan tugas harian kita. Pada masa sama, sidang media juga disiarkan secara langsung sama ada di saluran-saluran televisyen dan juga di platform media sosial. Malah KKM juga menyiarkan secara langsung di Facebook mereka. Jadi ia sekaligus memudahkan. Malah ada para wartawan juga yang mengirimkan soalan menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Jadi
Jadi langkah seterusnya kita ingin melihat lagi bagaimana kita ingin menggunakan kecanggihan teknologi semasa ini untuk meningkatkan lagi perhubungan di antara kita. Pada masa sama penjarakan sosial itu masih lagi boleh dikekalkan, dan juga message, input dan juga soalan-soalan itu dapat kita bertanya langsung kepada ketua pengarah dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini cukup penting pada ketika ini. Interaction ataupun kalau seboleh-bolehnya kita tidak mahulah fizikal sidang media sebegini, kerana ianya akan melibatkan satu kumpulan yang boleh dikatakan agak besar, tetapi ruang yang disediakan oleh KKM ini juga agak besar dengan kerusi yang dijarakkan 1 meter dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang cukup penting untuk kita fahami, terutama kepada warga media yang menjalankan tugas pada situasi keadaan yang boleh saya katakan genting pada ketika ini, Zul. Haris, kalau diikutkan sekarang, kalau mungkin hari-hari yang awal kita bercerita mengenai COVID-19, mungkin perkara kemaskini kes itu perkara yang pertama kita letakkan. Dari masa ke masa, 22 justru kepada 41, 190 seminggu lalu. Itu angka yang sangat menakutkan kita seminggu lepas. Akan tetapi selepas hampir seminggu dalam tempoh kawalan pergerakan ini, angka itu tidak bermakna sekiranya tidak disulami dengan realiti yang sebenar. Saya ingin berkongsikan antara beberapa perkara. Kalau contohnya di Malaysia, ujian COVID-19 untuk mereka yang ingin melakukan mencuba, ianya harga sekitar RM600, di mana ada sampel di mana 11 syarikat dalam amal seluruh negara. Ini dalam konteks di Malaysia. Kecuali anda diklasifikasikan sebagai kes sporadik, kes yang disyaki iaitu patient under investigation, ada kontak dengan mereka yang rapat positif COVID-19, anda akan diutamakan untuk menjalani ataupun melalui ujian ini. Sekiranya tidak, anda mungkin tidak layak untuk menjalani COVID-19 ujian COVID-1 subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Jadi ada yang mengatakan bahawa macam Haris katakan tadi, kita perlu mengikuti jejak langkah negara-negara yang Korea Selatan contohnya. Semua orang boleh menjalani ujian kit, dan juga facilities itu boleh digunakan dengan lebih menyeluruh, dan juga sampel makmal dan juga maklumat itu dapat disampaikan dengan cepat. Adakah soalan-soalan ini akan ditanyakan oleh wartawan-wartawan pada hari ini? Kerana kalau kita bercerita hari ini, conversation ataupun perbualan masyarakat ialah kita ingin menyumbang. Tapi menyumbang kita itu mungkin dalam pack-pack makanan yang diagihkan kepada petugas-petugas perubatan. Itu usaha yang bagus. Tetapi realiti sebenar, semalam Ketua Pengarah Kesihatan juga mengatakan bahawa Kementerian Kesihatan perlukan juga bantuan ventilator, bantuan topeng muka dan sebagainya. Inilah usaha yang perlu dilakukan oleh dermawan-dermawan kaya, hartawan-hartawan Malaysia untuk membantu KKM. Bagaimana kita perlu bawa dan juga tolak agenda ini, Haris, dalam sidang media sebentar lagi? Ya, pastinya perkara yang paling penting pada ketika ini adalah berkenaan dengan dari segi test kit. Berapa banyak test kit yang kita ada, berapa banyak lagi yang kita perlukan, berapa banyak dalam tempoh sehari digunakan, berapa ramai yang boleh menjalani pemeriksaan ataupun saringan COVID-19 dapat dilakukan dalam tempoh sehari. Perkara ini cukup penting. Memang kosnya memang tinggi, kita perlukan individu-individu ataupun syarikat-syarikat, para dermawan, hartawan yang untuk menyumbang dari segi apakah keperluan. Jika semalam ianya lebih kepada dari segi fasiliti, iaitu melibatkan ventilator, melibatkan PPE, dalam sidang media pada sebelah tengah hari tadi ataupun lewat awal petang tadi juga, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga, Menteri Kanan memaklumkan berkenaan dari segi bantuan dari segi topeng muka dan juga PPE yang lain. Tapi pada ketika ini kita ingin melihat secara numbers, lebih spesifik, apakah lagi yang diperlukan oleh pihak KKM dan cara saluran bagaimana yang diperlukan. Kerana pada ketika ini kalau sekiranya Datuk Dr. Nur Hisham hanya memaklumkan dari segi jumlah angka, mungkin sehari kita memerlukan lebih kurang dalam 5,000 ataupun 10,000 test kit. Tetapi bagaimana dari segi penggunaannya, lagi dari segi logistiknya, saya difahamkan sebuah syarikat farmaseutical juga menguruskan dari segi penghantaran topeng muka dan juga keperluan-keperluan di hospital-hospital yang memerlukan. Tetapi ianya bergantung juga kepada lokaliti kawasan tersebut, bagaimana sebab perincian di setiap keperluan setiap hospital itu adalah berbeza. Jadi kita memerlukan data kerana
pada ketika ini data amat penting untuk kita melihat dari segi lokaliti mana yang amat memerlukan. Kalau kita lihat KKM hari ini mengeluarkan map peta menunjukkan kawasan parlimen ataupun daerah yang boleh dikatakan ada kategori merah, jingga, hitam dan sebagainya. Kategori-kategori tersebut daerah-daerah yang cukup penting yang melibatkan kes-kes yang tinggi. Jadi adakah lokaliti-lokaliti ataupun hospital yang terletak di dalam lokaliti ini memerlukan berapa banyak sebenarnya? Jadi perkara-perkara ini perlu diperhalusi. Cara bagaimana di peringkat mereka yang sedia untuk memberi bantuan, apakah bentuk bantuan itu, banyak mana, perkara-perkara ini perlu diperhalusi dan itu dijangka akan menjadi fokus dalam sidang media pada hari ini, Zul. Haris, terima kasih bersiaran bersama kami dalam cerita. Teruskan kekal tenang, jaga keselamatan diri, jaga social distancing dan juga pastikan anda membawa pulang juga berita-berita untuk kami ketahui dalam sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham yang akan kami bawakan secara langsung sebentar lagi selepas cerita pada jam 5.30 petang nanti. Cerita berhenti rehat seketika dahulu. Muhammad Muhammad, rakan setugas Wakil Astro Awan di Kelantan akan bersama dengan kita selepas ini.